Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Aminur Rasyid Yatiban, Ustaz Mushi bin Mahfuz, Tuan Nazir, Jatuh Kuasa dan juga pegawai masjid, tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah terpilih untuk bersama menyertai satu majlis, yang adalah satu majlis rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana diberitakan majlis sebegini itu majlis ilmu dan juga majlis zikir, mempunyai satu kelebihan yang cukup tinggi. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, apabila kamu melalui atau bertemu dengan taman-taman syurga di atas muka bumi ini, maka hendaklah kamu berhenti untuk menikmati hasilnya. Lalu sahabat bertanya, apakah dia taman-taman syurga tersebut? Rasulullah berkata, majlis-majlis itu. Dan seterusnya, kita boleh andaikan juga majlis begini adalah majlis zikir, majlis zikir Allah Subhanahu Wa Taala, di mana satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekelompok orang duduk dan berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi para malaikat, mendapatkan limpahan rahmat, diberi ketenangan hati, dan Allah pun akan memuji mereka pada yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Sebelum kita mengupas lebih jauh lagi tajuk forum perdana kita pada malam ini, yang saya rasa lebih merupakan suatu perumpamaan atau peribahasa yang memerlukan pencerahan yang lebih jelas daripada dua panel kita pada ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan dua-dua panel yang berada depan tuan-tuan dan puan pada malam ini. Tidak asing lagi Dr. Aminur Rasyid Yatiban. Beliau kalau saya tengok resume ataupun CV dia sini cukup panjang sekali. Beliau mendapat pendidikan di Al-Maktoum Institute, Universiti Abdul Razak, dan juga Islamic Studies di Kairo, Mesir, dan juga Universiti Al-Azhar di Kairo, Mesir. Beliau juga banyak berkhidmat dengan antaranya ialah sekarang ini di Universiti Utara Malaysia, situ pernah berkhidmat di Universiti Malaysia Kelantan, kampus Bacu. Malah pernah juga berkhidmat di Scottish and Southern Energy di United Kingdom. Malah beliau turut juga pernah berkhidmat dengan Astro, biasa broadcast network system di Kuala Lumpur. Manakala di sebelah kanan Dr. Rasyid pula dalam Ustaz Mushi bin Mahfuz. Beliau sekarang sedang berkhidmat sebagai pensyarah pengajian Islam, Islamic Studies di Selangor International Islamic University College, College of Islam Selangor. Sebelum itu beliau pernah berkhidmat di sebagai pensyarah undang-undang Islam di Universiti Islam Antarabangsa, dan juga pernah berkhidmat sebagai pensyarah syariah dan Islamic Studies di Ibn Sina Institute of Technology. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan yang masih belum maklum, tajuk forum perdana kita pada malam ini ialah ibu bapa beriadah, anak-anak bermadam. Mungkin untuk pengupasan atau sebagai pembukaan, saya mempersilakan Dr. Aminur Rasyid Yatiban untuk memberikan sedikit pendedahan berkenaan dengan tajuk pada malam ini. Persilakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi نجوم الاهتداء في الظلام ومن سار على نهجه إلى يوم الازدحام. فأما بعد،
ucapkan kepada saudara pengurusi majlis Tuan Haji Hantar, Tuan Nazir Masjid Bandar Bukit Pucung, Al-Fadhil Ustaz Wan Syukri Wan Mustafa, sahabat saya ahli panel Al-Fadhil Ustaz Nusri Mahfuz, tuan-tuan guru, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, untuk terus menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus jadikan kita mereka yang istiqamah di atas jalannya, dan sekaligus insya-Allah bagi mereka yang di kalangan ibu, di kalangan bapa, di kalangan datuk, di kalangan nenek, di kalangan anak-anak, even adik-adik yang hadir pada hari ini, insya-Allah akan menjadi pewaris perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Semua okey ya? Kau penat berkarnival? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuan Pengurusi tadi, ibu bapa beriadah. Saya pun confused juga sebenarnya. Apa cerita ibu bapa beriadah dan anak bermadah. Ini tajuk level tinggi ini sesuai dengan Bandar Bukit Pucung, masjid terbaik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka di dalam membicarakan berkenaan hal ini, kalau kita lihat mungkin di sana apa yang cuba diketengahkan daripada perbincangan daripada kalangan penganjur kepada program ini, melihat betapa di sana ada hukum kait yang sangat erat antara perlakuan ibu bapa dengan anak-anak. Bagaimana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebahagian daripada kita membayangkan, kadang-kadang disebut bapa borek anak rintik, betul? Ada juga ada yang menyebut berkenaan guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari, dan begitulah seterusnya, yang sekaligus ia membayangkan bagaimana di sana ada cause and effect, ada penyebab dan juga kesan daripada apa yang diusahakan. Maka sebenarnya bila membincangkan berkenaan ibu bapa ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ibu bapa bukanlah agenda yang selepas daripada perkahwinan ataupun dapat anak. Biasa tak sebut ibu bapa lagi selepas baru lepas nikah kan. Namun begitu, bila dapat anak start dipanggil sebagai ibu ataupun bapa. Namun begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila membincangkan tentang riyadhah di bahasa Arab, terjemahan mudahnya adalah bersukan. Bersukan yang saya cuba untuk membayangkan, apa yang cuba dimaksudkan di sini adalah bagaimana mereka mengatur langkah, bagaimana mereka mungkin melompat, bagaimana mungkin mereka berjalan, bagaimana mungkin mereka berlari dan seumpamanya. Lalu membincangkan tentang ibu bapa, sebenarnya bila kita cuba untuk membincangkan kesan terhadap anak-anak, ia adalah apa yang dipertekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya bila Nabi pesan kepada kita umat akhir zaman, umat Muhammad, maka ia bermula dengan pemilihan emak kepada bakal anak yang bakal dilahirkan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka dengan sebab itu ia juga adalah sebaliknya. Bagi seorang bakal ibu, bakal isteri, maka ia perlu untuk melihat soal pemilihan bakal suami ataupun bakal bapa kepada anak yang akan dikandungnya perlu untuk diselesaikan. Maka dengan sebab itu Nabi pesan kepada kita, apa Nabi pesan? Dalam banyak-banyak kriteria yang digariskan dan juga kecenderungan manusia. Kalau seorang bakal isteri akan melihat kecenderungan untuk mendapatkan seorang suami, bakal suami yang handsome, cantik, yang mempunyai nasab yang baik, yang juga dah kerja,
chairman. Semua ini digariskan oleh Nabi SAW. Ia tidak bercanggah dengan kecenderungan dan naluri manusia. Namun begitu, Nabi berpesan kepada kita, fasbah bidzatid. Dalam banyak-banyak kriteria yang memang akan dicenderungi itu. Kalau tanya orang perempuan, mereka akan membayangkan mesti ala-ala, mestilah kalau boleh calon yang tinggi, kemudian handsome, dark. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, namun begitu Nabi pesan kepada kita untuk mencari bakal bapa, untuk mencari bakal ibu kepada anak-anak kita, maka carilah mereka yang mempunyai agama. Dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, soal ini perlu untuk diselesaikan sampai ke peringkat mungkin bersifat kontroversi kalau cuba untuk dibahaskan. Kita bincang dalam forum pada malam ini, saya akan menyatakan bahawa lebih baik untuk tidak menikah daripada bernikah dengan mereka yang rosak agamanya. Wal'iyazbillah. Wallahu a'lam. Sebagai permulaan, tak sentuh lagi pasal anak-anak bermadak. Saya bagi pada satu syiar. Wallahu a'lam. Terima kasih dokter. Seterusnya mungkin Ustaz, kita selalu mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu setiap anak yang lahir sebenarnya dilahirkan di atas fitrah. Ya. Kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Boleh tak Ustaz kaitkan hadis ini dengan tajuk forum kita pada malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Tuan Moderator yang dihormati Sifu Wana Dr. Abdul Rashid Atiban, Tuan Nazir, Tuan Kuasa Masjid, Ustaz-Ustaz, Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bila diajukan pertanyaan berkaitan dengan fitrah, merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksud hadisnya, setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapanya lah yang akan mencorakkan anak itu, sama ada dengan culture, budaya, agama Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Maka sesuai dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan, mungkin yang ingin dibangkitkan adalah persoalan nak memulakan anak itu. Kadang-kadang masyarakat kita bila menterjemah sesuatu istilah dalam bahasa Arab itu diterjemah terus dalam pemikiran Melayu. Maka bila sebut fitrah, kadang-kadang masyarakat kita melihat fitrah itu zero, kosong. Saya kurang setuju dengan pandangan tersebut. Saya bagi simple analogy. Seorang pelajar masuk universiti, first year, first semester. Selalu saya buat dekat student-student saya. Masuk first year, first semester, first day in fact. Saya tanya, berapa CGPA tak? Ustaz, hari ini baru masuk, mana ada CGPA? Kosong lagi. Saya kata saya tak setuju. Bila kita baru masuk universiti, CGPA kita 4 flat, markah penuh. Kenapa tiba-tiba jadi kosong? Sebab kita tak pernah buat mistik lagi. Kita belum diuji, maka kita tengah markah penuh. Secara psikologi, kalau kita start dengan 4 flat, kita akan jaga sangat-sangat kita punya pointer. Tapi kalau kita start dengan 0, dapat 2.0 dah banyak lah tu. Tapi kalau kita start dengan 4 flat, 3.75, alamak dah hilang tak berapa tu. Itu dari segi psikologi. Maka begitulah juga saya nak gambarkan apa yang cuba dibawa oleh Nabi SAW
setiap bayi yang baru lahir itu bukan zero, tapi full, penuh dengan potensi. Semua kekuatan ada, dia tak pernah ada dosa. Sebab tu dengan ada anak-anak yang tak ada dosa, mudah-mudahan doa-doa dia yang Allah dengar, yang tak ada dosa lagi. Ini yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Termasuk minta maaf, saya cakap kadang-kadang kita punya kesedaran tentang OKU, mereka yang diuji dengan Down syndrome dan sebagainya, kita tak tahu. Mungkin dengan adanya insan-insan istimewa, anak yatim dan sebagainya, itulah pintu-pintu yang Allah masih mengasihi nurun dan rahmat yang begitu banyak kepada kita semua yang penuh dengan dosa. Ini benda-benda dia. Maka saya nak mulakan dengan meletakkan bagaimana Nabi meletakkan anak itu penuh dengan potensi. Maka disitulah bermulanya nak menggambarkan secara lebih jelas, bermulanya dengan lebih jelas bagaimana peranan seorang ibu dan bapa mewarnai anaknya. Maka sebagai pusingan pertama saya sebut sikit saja dulu, nak gambarkan bagaimana seawal bayi yang baru lahir, connection tanggungjawab seorang ayah dan ibu terhadap anak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau bercakap tadi tentang apa yang saya nak cuba sambung, Dr. Abdul Rashid sambung mulakan tadi, seorang ibu, kita cari seawal nak cakap tentang pembentukan keluarga, seawal nak cari isteri, yang isteri seawal nak cari suami. Belum cakap soal kahwin lagi sebenarnya tadi, belum sempat. Cuma bila sebut tentang dah lahir ni, saya nak katakan proses itu sebenarnya bermula daripada apa yang Dr. Abdul mulakan tadi, bermula dengan mencari pasangan atau kita sendiri bersedia tak ada suami. Sampailah nanti kita akan bincangkan bila nak dapat anak. Apa yang saya nak katakan ialah kadang-kadang persediaan kita terlalu tertumpu kepada persediaan fizikal dan material, sedangkan persediaan kita juga intellectual dan spiritual kadang-kadang ala-ala kadar saja persiapan. Persiapan dari suami, kita concern, alamak duit hantaran cukup ke tak, mas kahwinnya, itu kita fokus. Sedangkan persoalan lebih besar, aku bersedia tak punya suami, aku sedar tak aku nak pimpin satu amanah besar, seorang isteri yang aku baru kenal. Aku belum kenal betul-betul sebelum ini, tapi macam mana aku nak pimpin dia ke syurga Allah kalau aku sendiri tak nampak lagi macam mana nak pergi ke syurga Allah. Kalau kita bercakap tentang strategic planning, kita mesti ada perancangan-perancangan kala itu supaya kita pun faham bagaimanakah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan supaya perkahwinan itu tidak terpimpin ke arah neraka Allah wal'iyadzubillah. Maka begitu juga saya pendekkan kepada bila bayi itu lahir yang kena fitrah. Di sinilah kadang-kadang minta maaf saya katakan persiapan seorang bapa bila fikir isteri nak bersalin, hospital mana, package mana nak ambil, pampers dah beli belum, nak pakai stroller yang tayar 3 ke tayar 4, itu kita dah concern. Baby cot, itu kita dah concern. Sedangkan kadang-kadang kita terlupa, apakah persiapan yang perlu aku lakukan terhadap anak bila bayi lahir. Sebab itu kadang-kadang kita jumpa senario-senario yang agak pelik tapi menarik untuk kita telusuri, untuk kita fikirkan. Contoh, tuan-tuan perasan tak Allah tunjukkan kepada kita, saya suka petik ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah sebut di atas muka bumi ini Allah bagi banyak contoh-contoh ataupun ayat, tanda-tanda, perlambangan-perlambangan, simbol-simbol bagi orang yang yakin. Tapi Allah tanya, afala tubsirun, kamu nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, bayi masih lahir, kita kata dalam perut 9 bulan, roughly 9 bulan. Keluar-keluar tu, mata dah ada belum tuan-tuan? Ada. Hidung ada, mulut ada, tangan ada, jari ada, kuku ada, gigi jangan kata ada, beli pula kalau gigi, singing bergerak. Baby lahir already kan tak ada gigi. Pernah tak kita fikir why? Ini sesuai untuk kita berdepan dengan Gen Y. Sebab itu ayah dan ibu bila kita bercakap sesuatu, kita kena bawa sikit-sikit. Bukan kita nak kata Gen Y terus lain, tapi kita kena faham
Pemikiran dia penuh dengan unsur-unsur kritis, suka berfikir secara kritis. Pernah tak kita fikir kenapa Allah jadikan bayi lahir semua dah ada, gigi je tak? Di sini Allah nak tunjuk pada bacaan saya, Allah nak tunjuk nombor satu yang bayi tu cari adalah ibu, dan dia cari adalah susu ibu. Cuba kalau dia ada gigi, tak sempat kita nak sekolahkan dia kena perut, kau keluar nanti kau jangan gigit Kalau dia ada gigi, mau dia keluar gigi. Ya mak pun na'udzubillah, cilakor dia anak, na'udzubillah. Sebab itu kalau kita ingat contohnya kata-kata Anas bin Malik, dia kan daripada kecil bersama dengan Nabi SAW. Antara kata-kata mahal Anas bin Malik ialah, selama aku bersama dengan Nabi, aku macam tak pernah dengar Nabi kata jangan buat itu. Nabi semacam susah nak dengar pun kata jangan buat itu atau kenapa buat ini. Tapi Nabi lebih banyak lead by example. Nabi tunjukkan terus apakah cara. Maka sebab itu bayi lahir nombor satu, tanggungjawab ibu. Secara fizikal kita nampak ibu nak memberi susu kepada anak. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Ustaz Rasyid hebat sangat, tiba-tiba balik ni aku semangat insya-Allah nak dapat seorang anak lelaki yang bergelar ustaz. Tiba-tiba ada yang mengandung malam ni besar dia pada tahu nak anak dia ustaz. Aku macam mana bisa nak fasih bahasa Arab macam Dr. Abdul Rashid, aku bagi dia makan nasi Arab. Jangan tuan-tuan tercekik budak tu, jangan bagi nasi Arab, tetap yang terbaik susu ibu. In fact, carilah dekat dunia ni tidak ada makanan yang lebih baik untuk bayi yang lahir melainkan susu ibu. In fact, susu awal ibu. Dekat barat memang dah lama diorang tolak susu-susu popular ni. Dia panggil artificial milk. Sebab memang susu tu tak ada lawan dengan susu ciptaan Allah. Sebab tu kita secara fizikal nampak nombor satu, ibu itu mengalirkan susu ke mulut bayi. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, bila seorang ibu menyusukan anak, Allah letakkan susu itu di dada. Maka saya syorkan bila kita menyusu, jangan kita hanya nampak fizikal susu yang mengalir, tapi apa yang Allah nak, alirkanlah penuh kasih sayang kepada baby itu. Yang ni yang kadang-kadang kita tak nampak. Maka bila kita menyusu, tapi tanpa kasih sayang, kadang-kadang dengan perasaan mengeluh, kadang-kadang malas, marah pun ada kadang-kadang. Maka itu peranan pertama ibu nak gambarkan dari awal lagi. Allah dah tunjukkan nombor satu, selesaikan soal kebajikan. Kedua, datang peranan bapa. Bapa buat apa pula anak ni? Bapa buat bodoh je lah. Jangan. Peranan bapa boleh dapat anak. Ni pernah berlaku. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kat mana? Anak saya dekat highway ni Federal. Singgah je Ustaz. Kat mana? Hospital Serdang. Kenapa? Tolong azankan baby Ustaz. Ni masalah bapa-bapa Gen Y ni. Buat anak reti, nak azan anak tak reti. Saya kata, takkan nak suana juga. Budak-budak pun saya pandai agama lain, nak minta berkat Ustaz. Saya kata tak, saya tak nak, saya takkan. Sebab itu Islam ajar nombor satu, bapa melakukan azan. Kena pula tiba-tiba nurse tu make lantai. Bebe, apa dia kat bebe ni? Bang, azan bang. Sudah. Kita punya main setting seorang suami, pampers dah beli belum? Nanti baby cot ni fikir. Alamak, lupa rupanya dia dapat baby kena dalam azan. Tapi ni kadang-kadang persiapan tentang agama ni kurang. Seronok nak fikir nama anak, seronok nama canggih-canggih. Ariana Rose dah macam-macam nama-nama zaman sekarang. Tapi nak fikir tentang persiapan nak azan, alamak lupa. Tu dia belum bodoh pula. Muncul sekarang banyak hospital yang Islami. Siap dah ada, jangan lupa lirik lagi. Takut lupa azan lirik. Menghadap kiblat kat sini, azan telinga kanan pegang macam ni. Beg confident. Sekali time azan, Allahu Akbar, Allah. Kalau baby tu tampak bapa dia. Itu azan ke tak raya. Tapi kadang-kadang ini yang berlaku. Nampak macam Islam dah, tapi sumpah. Ini yang banyak berlaku.
Sebab kadang-kadang dia bermula daripada awal, nampak Islam dah, nama Islam dah, dekat IC Islam dah, tapi kefahaman Islam dia sumbang. Sebab tu saya nak katakan persiapan tu daripada awal lagi. Kalau tidak akan terjemahlah benda-benda yang sumbang sepanjang itu, maka anak itu tidak bermadah pada tempat, dia banyak madah berhilang. Bila tengok bapaknya riadah, sumbang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya suka untuk kembali kepada doktor berkenaan dengan perilaku ibu bapa yang berkaitan dengan riadah, melompat, menari dan sebagainya. Kita andaikan ini adalah lumrah ibu bapa yang keluar mencari rezeki, alhamdulillah. Ini adalah tuntutan agama untuk diberikan kepada keluarga mencari nafkah. Walau bagaimanapun ada tak kemungkinan ibu bapa yang mungkin terlalu leka dengan harta dunia, mencari harta, pangkat dan sebagainya. Walaupun disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bataghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Di mana Allah telah menyebut, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepada kamu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan dunia, dan seterusnya. Adakah dilarang para ibu bapa untuk mengejar dunia semata-mata sehingga kadang-kadang anak-anak tak terjaga? Mereka lebih mengharapkan rakan-rakan seperjuangan, mereka lebih percaya kepada teknologi-teknologi terkini seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz? Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Kasih sekali lagi kepada tuan moderator, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Yang saya yakini adalah di kalangan para ibu bapa yang bertanggungjawab. Ini yang alhamdulillah datang ke masjid nak bincang, nak fikir pasal masalah ibu bapa. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, realiti yang berlaku pada hari ini adalah sangat membimbangkan. Berapa ramai kalau ditanya, katakan kepada para bapa, berapa ramai yang antara agenda wajib dia adalah menduduikan anak? Berapa ramai bapa-bapa? Agenda wajib setiap hari dia akan meluangkan masa untuk menduduikan anak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, nak tes macam mana? Di kalangan bapa-bapa katakan sebelum tes ibu-ibu ni, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tengah azan. Biasanya lagu apa yang kita duduikan anak-anak? Ya? Rasa sayang. Okey, tes sekali. Cuba sambung. Sallallahu alaika Allahu ya adnani. Tuan-tuan, macam mana nak tes lagu lain? Aku yang dulu bukan. Okey, confirm yang tu. Ramai yang boleh menyambut. Tu biarlah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Ramai di kalangan ibu bapa, khususnya sebab saya adalah seorang lelaki, seorang suami, seorang bapa, kita sebenarnya sangat sedikit touch kepada anak-anak kita sendiri, dan kita lebih banyak menyerahkan, baik ibu baik bapa. Kalau kebetulan ada bibi, maka bibi 18 hours bersama dengan anak kita, mungkin 18 hours. Ada sebahagiannya 23 hours, 23 jam bersama dengan bibi. Bersama dengan kita, mungkin pada waktu makan, waktu mana lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat? Bapa-bapa kan malam sibuk nak riadah. Tajuk kita beriadah kan, bapa-bapa beriadah. Main badminton, main pergi ke gym dan macam-macam lagi malam. Memang kita ada alasan
memastikan bapa-bapa sihat, untuk memastikan bapa-bapa cergas, melahirkan tenaga kerja yang aktif. Namun begitu, kita sedikit terlupa bahawa anak yang telah kita serahkan, contoh kita hantar ke Taskar pukul 7.30. Kalau orang bandar Bukit Pucung kebetulan pula kerja di Seremban, for example, mungkin awal lagi kita hantar anak-anak kita daripada pukul 6 pagi sampai kepada 6 petang, malah sebahagiannya lewat malam, baru kita bersama dengan anak kita. Tiba-tiba anak kita buat perangai kan, balik-balik dari Taskar, daripada pengasuh kita, anak-anak buat perangai, kita marah mereka. Kadang-kadang sampai ke peringkat kita tangan mereka. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka kalau begini cara riyadahnya, maka tidak pelik kalau apa yang diwarisi oleh anak kita adalah marah kita. Apa yang diwarisi oleh anak kita adalah kadang-kadang anak kita lambat siap. Sekali lagi, start awal pagi dah kena marah. Nanti abah lambat, kita marah dah, dan macam-macam lagi. Yang semua ini, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, ada kesan dalam kehidupan anak-anak kita. Maka dengan sebab itu, bagaimana agaknya untuk kita, bapa-bapa, ibu-ibu yang sibuk ini, macam mana kita nak mencari quality time yang bersama-sama dengan anak-anak kita? Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sekurang-kurangnya kita cuba untuk memanfaatkan. Kalau yang hantar anak ke taman asuhan, ke tadika dan macam-macam lagi, kepada pengasuh, sekurang-kurangnya kita ada masa bersama dengan mereka dalam kereta. Betul? Dalam proses nak hantar anak ini tadi, saya faham keperluan yang mungkin memaksa seorang suami, seorang isteri terpaksa bekerja, terpaksa mencari rezeki dan macam-macam lagi. Maka hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, cuba gunakan ruang waktu yang ada itu. Berapa ramai di kalangan satu keluarga yang pernah solat sunat bersama, contoh dalam kereta masing-masing. Solat sunat boleh tidak dalam kereta? Boleh. Tapi tak ramai yang akan mengusahakannya. Berapa ramai yang akan cuba baca sama-sama beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sama-sama. Yang ini peluang-peluang keemasan ataupun balik dari sekolah mereka masing-masing, sekurang-kurangnya kita akan bersama dengan mereka menggantikan marah itu, menggantikan kata disturb kepada anak kita dengan bicara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam contohnya, sebelum daripada kelahiran lagi, Nabi Ibrahim doa dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim tak sibuk untuk mendoakan, ialah Nabi Ibrahim Nabi, tetapi kita wajar untuk mengambil pengajaran daripada baginda, memperlihatkan, ya Allah, kurniakanlah aku anak yang dari kalangan anak yang saleh. Maka Nabi Muhammad SAW juga sebut bahawa yang bakal menjadi bekalan kita yang utama adalah waladun saleh, selain daripada sedekah jariyah dan juga ilmun yuntafa'u bih. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, doa dan terus berdoa kerana seorang bapa yang Nabi belum terjamin lagi anaknya adalah mesti seorang Nabi juga. Kita baca dalam sejarah, Nabi Lut anaknya adalah seorang yang ingkar kepada bapa dia sendiri dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jaminan seorang imam anaknya mesti akan jadi imam juga ataupun imam muda, tidak. Bukan jaminan. Maka dengan sebab itu teruskan berdoa, dapat anak, teruskan berdoa. Minta agar anak-anak ini menjadi anak yang saleh. Kalau kita sebagai seorang bapa, seorang ibu bermati-matian hantar anak pergi tuition, pastikan UPSR mereka 5A, betul? Berapa ramai yang cuba untuk memastikan anak-anaknya
seorang yang melazimi masjid. Dan ramai tuan-tuan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang cuba untuk memastikan bahawa anaknya adalah anak yang sangat terjaga solat. Agak-agak tuan-tuan muslimin dan muslimat, berapa umur anak kita yang nak memastikan dan juga kita mula ajak untuk solat? Berapa tuan-tuan? Ibu-ibu? 7 tahun. Betul. Banyak yang kita baca begitu. Namun begitu Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa anak-anak perlu untuk bersama dengan solat bila mana anak ini mula kenal kanan dan juga kiri. Malah Nabi SAW yang hadis berkenaan umur 7 tahun itu adalah suruhan untuk melazimi solat, bukannya start belajar solat. Nabi SAW minta untuk kita ajak anak kita. Ya, anak kita mungkin sedang berlari-lari, mungkin anak kita of course umur setahun, umur 2 tahun, kita ajaklah macam mana sekalipun, dia akan okeylah, mungkin paling lama 1 minit. Itu kira level tinggi lah tu, 1 minit nak bersama-sama dengan kita dalam solat. Tak apa mereka berani, tetapi kita melazimkan mereka bersama dengan kita sebagai ibu, sebagai bapa. Ini juga quality time yang perlu untuk kita berikan perhatian bersama-sama dengan kita. Adalah saatnya ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat, solat, solat. Dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, solat ini akan menentukan sama ada anak kita menjadi seorang yang saleh ataupun sebaliknya. Maka bila anak boleh kenal kanan dan kiri, lebih kurang anak ini adalah dalam sekitar 2 tahun atau setahun lebih, boleh tahu dah mana angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, boleh tahu mana. Contohnya boleh tahu kanan kiri ini. Contohnya pakai slipper kan, pakai slipper, pakai kasut, bila dia boleh untuk differentiate antara kanan dan kiri. Sepatutnya itu adalah saat yang kita perlu untuk bawa anak kita ke masjid. Saat itu yang perlu untuk dimulakan anak kita bersama solat berjemaah. Tak kira sempurna rukunnya ataupun sebagainya, itu kemudian cerita. Kadang-kadang tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita oversensitif dan overreaktif terhadap anak-anak. Kadang-kadang kita lihat anak-anak ini mengganggu solat kita dengan sebab ialah of course budak. Bila solat memang dia mungkin akan bising, dia mungkin akan tarik kakak dia, abang dia, kacau bapak, panjat belakang dan seumpamanya. Ini bukan anak-anak kita sahaja. Anak-anak Nabi SAW, cucu-cucu Nabi SAW juga panjat Nabi SAW ketika solat. Tapi Nabi SAW tidak pernah menolak mereka. Kalaupun Nabi perlu untuk, contohnya Nabi nak rukuk dan sujud, maka Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi adalah Nabi akan angkat letak sebelah dan sambung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada sebarang riwayat yang sebut Nabi marah, Nabi tengking, Nabi letakkan pula label, katakan kadang-kadang dilarang untuk bersama dengan bapa ketika solat. Malah secara teori dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat, antara membiarkan semua anak-anak duduk kat belakang dengan anak-anak sekali dengan kita di dalam saf dalam solat. Saya berkeyakinan kalau bersama di dalam saf dalam solat ini, ia akan lebih dapat untuk mengawal keadaan. Contohnya bagi bapa terutamanya yang nak bawa anak solat, maka dia mungkin duduk di saf yang kedua ataupun yang ketiga. Kadang-kadang kita very particular untuk memastikan saf yang pertama mesti cukup penuh sampai ke hujung. Tidak mengapa kalau saf yang pertama pendek daripada saf yang kedua ataupun saf yang ketiga, tak ada masalah. Kalau kita kumpulkan semua anak-anak dekat belakang, memang mereka akan, of course, dah semua budak-budak, semua akan tarik-menarik, semua akan lompat-melompat. Dan mungkin juga kita satu ketika dulu, ni bapak-bapak yang beriadah ni pun satu ketika dulu, zaman kita anak-anak mungkin lagi dahsyat daripada itu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian,
bila membicarakan tentang kesibukan, bila membicarakan tentang kesukaran mencari waktu, maka pesanan saya adalah carilah waktu yang sangat berkualiti untuk solat berjemaah bersama dengan anak-anak, dengan isteri dan yang seumpama dengannya, insya-Allah. Wallahu. Terima kasih doktor. Seterusnya mungkin Ustaz boleh fokuskan sedikit bagaimanakah caranya untuk terutamanya kaum-kaum bapa yang di sini selaras dengan saranan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim yang ayat 6, iaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, yang bermaksud mahmudnya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mungkin kupasan daripada ini mungkin kita dapat serapkan dan kita kaitkan dengan perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih moderator, sahabat dan panel, tuan-tuan, puan-puan muslimat yang dirahmati Allah. Untuk menjawab persoalan bagaimana kita nak cuba elaborate perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menjaga anak-anak kita, nombor satu, kena buat disclaimer, saya bukan orang baik sangat. Kita tolong kongsi-kongsikan, mudah-mudahan insya-Allah ada sesuatu yang dapat kita petik dan kita boleh apply dalam bentuk pelaksanaan harian. Berkaitan dengan bagaimana, saya kira tadi kita mula dah foundationnya sebelum lagi, yang mana saya tengok rata-rata kita hari ini bila cakap kahwin, masa aku terima tu baru kita rasa berfikir tentang persediaan. Sebenarnya kita kata tadi awal lagi kena clear. Kemudian pembentukan bukan masa anak tu baru dah nak balik baru kita nak cakap tentang pembentukan, itu dah lambat. Sebab tu saya kalau bercakap tentang bagaimana cara, bagaimana, saya suka benchmark. Dan kita dalam Islam, alhamdulillah, kerja kita jadi mudah sebab kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka caranya Allah dah bagi jawapan dengan perintahnya, firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada untuk kamu semua dulu kana, tapi kana tu yang dulu itu untuk kamu yang hari ini. Kita boleh pakai satu-satu. Maka yang pertama saya katakan bagaimana nak memastikan anak itu selamat daripada api neraka. Saya kira nombor satu tadi saya letakkan dalam program yang pertama, mulakan anak itu dengan pengisian agama. Sebab tu Allah dah susun satu dunia dengan SOP yang sama, standard. Lahirnya dekat sini, Bandar Bukit Pucung ke, lahir dekat Kedah ke, lahir dekat Kota Baru ke, Johor ke, lahir dekat Glasgow ke, lahir dekat US ke, New Delhi ke, anak itu mendengar lafaz yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan bahasa interpretasi tadi, kalau kita katakan ibu menyusukan anak, bukan setakat susu yang mengalir, tapi kasih sayang seorang ibu mengalir. Dan mula dan pendidikan dekat situ. Sebab tu saya suka bawa pendekatan, jangan terperangkap dengan apa yang kita nampak dengan mata fizikal saja. Keluarkan benda-benda yang boleh kita keluarkan dengan mata hati. Maka macam tu juga bila bapa lakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluarkan daripada suara hati bapa. Wahai anakku, atas muka bumi ini tak ada benda yang lebih besar. Kau nampak masjid besar, rumah besar, kereta besar, tapi Allah Maha besar. Sebab tu kita kata fitrah tadi itu bukan zero. Kalau zero apa kita bagi? Tapi dah bersedia dan nak terima. Kita dengan mata fizikal budak kecil, yang Allah dah nak didik bapa masa tu, yang kau tengah azankan tu, kau sedar tak? Itu air mani kau tu. Air mani yang muncul kategorinya tak najis, tapi dengan rahmat kasih sayang Allah, dia jadi baby yang senyumnya comel, mendamaikan. Akhirnya dia azan. Kalau datang daripada hati, kita boleh menangis. Kita yang bapa ni menangis, bukan anak tu menangis. Dan perasan tak secara automatik anak tu pula dengar lawanan daripada bapa dia, automatically. Sebab tu saya kata tadi, kenapa kalau orang minta saya azan, saya akan tolong, supaya anak itu from the very beginning dah ada respect kat bapa dia.
Fuyo, bapa aku cakap Arab sih. Walaupun budak tu tak tahu kita tak bahasa-bahasa, tapi bapa dia dah tunjuk. Wih, boleh cakap Arab sampai panjang. La ilaha illallah. Daripada apa lagi? Ini pengisian yang pertama yang Rasul bagi. Kita bagi juga, saya yakin semua kita bagi. Cuma kadang-kadang bila kita bersefi, ustaz saya tak perasan, saya kena saja. Tak ada tak pun daripada hati. Ini yang masalah kita. Sebab tu orang putih kata buat apa? Wholeheartedly. Orang Melayu kata sepenuh jiwa raga. Yang bahagia kat dalam. Tapi hari kita biasa terperangkat orang nak cari menantu yang handsome, yang kaya, semua luar. Kadang-kadang aja nak semangat jaga ke tidak, agamanya macam mana. Termasuk juga cakap nak kerja pun sama juga. Interview HR, jarang nak dengar HR tanya pasal semayang. Tanya semua benda-benda yang material, fizikal. SPM dapat berapa, degree dapat apa. Tapi benda-benda yang dalam tu biasa kita tak akan buat. Sebab tu Islam aja berawal, keluarkan benda dalam. Yang kalau tuan-tuan perasan azan tu, azan kalau perasan tadi 3 minit je biasa. Daripada Allah sampai la ilaha illallah, yang sebenarnya kita sebagai bapa pun terdidik. Sekejap je azan. Yang tuan-tuan kalau perasan azan tu bermula dengan Allahu Akbar, berakhir dengan la ilaha illallah. Kalau saya tengok perlambangan, bukankah itu kita punya hidup? Sekejap je. Semua kita hidup bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar daripada bapa kita. Dan esok semua kita mati, kita mengharap kita boleh melafazkan la ilaha illallah. Pengisiannya syahadah. Yang kadang-kadang minta maaf, berapa ramai bapa-bapa tes syahadah anak-anak. Atau kita sendiri, pernah tak kita tasmik kita bersyahadah? Betul ke tak? Ataupun kita bincang secara suami isteri, apa maksud syahadah yang kita ungkapkan? Sekali lagi, semua orang Islam mengucap, tapi keluarkan tak makna syahadah. Apa yang maksud saksi? Kita punya zaman dulu, sahaja aku naik saksi. Apa maksud naik saksi itu? Zaman sekarang buat saksi, yang mana kalau kita bersaksi di dulu kat mahkamah. Mahkamah kerja saksi nak tunjukkan, nak buktikan kepada orang yang tak nampak. Berapa ramai ni kalau kita yang berjaya tunjukkan bahawa Tuhan itulah satu-satunya yang layak untuk kita sembah, untuk kita ikut, untuk kita taat. Ataupun kita sendiri pun tak yakin dengan Allah. Na'udzubillah. Dan berapa ramai kita bagi saksi bahawa Nabi itulah pesuruh Allah. Ini makna-makna yang kadang-kadang kalau nak elaborate tentang itu, saya takut tak cukup masa. Tapi cukup saya katakan, ini persoalan-persoalan yang mudah-mudahan kita di masjid-masjid ada kuliah-kuliah untuk membahaskan soalan-soalan itu. Supaya tepat syahadah yang kita ungkapkan soal lagi itu lagi. Kemudian tulisan yang hanya ala solat, sembahyang. Sebab tu saya nak sambung sikit pada sembahyang. Kita pun bawa anak tengok, tak mesti 7 tahun, 4-5 tahun kita dah bawa biasa. Dan itulah zaman-zaman nak pakai selipar kiri kanan, tukar-tukar. Dan biasalah budak-budak lari-lari. Yang masalah kalau mak bapak lari-lari kat masjid, itu masalah. Budak lari biasa, common. Cuma kita tegur, ini masjid yang lari-lari. Cakap bila elok. Dan perasan tak tuan-tuan, 4-5 tahun katakanlah setengah tempat masih kekot nak duduk satu soft, letak kat belakang sikit. Masa 4-5 tahun, mak bapak sembahyang insya-Allah lah kadang-kadang terganggu juga dengan akan-akan, tapi under control. Sebab at least anak tu ada pesan, aku ke masjid. Tapi perasan tak bila Nabi kata 7 tahun? 7 tahun dan nanti kata 4, 5, 6 dan 3 tahun lebih kurang dia buat training. 7 tahun expectation dia dah boleh behave. Duduk kat belakang pun, tak tahulah kalau tuan-tuan yang lelaki sembahyang ada set mirror, nanti anak sembahyang kat belakang. Sebab tak boleh dah pusing kat belakang, kata Bantan pakai set mirror. Saya tak pernah belakang, saya tengok set mirror. Tak ada. Umur 7 tahun kita dah boleh yakin anak kita tahu nak behave depan Allah. Bukankah 7 tahun juga kita, ibu-ibu, ayah-ayah, anak kita masuk darjah 1. Kalau anak kita jenis memang kita train bawa ke masjid surau, insya-Allah 7 tahun hari pertama masuk
ke sekolah, kita tak payah nak duduk tepi tingkap tengok anak kita buat apa dalam kelas. Dia dah tahu muhif umur 7 tahun. Umur 7 tahun kita dah ajar ada anak semayang, mata letak kat mana? Mata tengok tempat sujud, itu tempat kita fokus. InsyaAllah anak tu tahu masa dia masuk darjah 1, mata duduk depan tengok cikgu saja. Tak tengok tempat lain dah, boleh fokus. Ni training yang keluar bila kita ikut Islam. Dan benda tu nama Allah dah susun kita. Yang mana kalau kita keluarkan satu-satu memang. Sebab itu bila saya sebut tentang benchmarking tadi, subhanallah tuan-tuan, kalau nak cakap macam mana Nabi SAW pun sendiri, dia dapat guru yang terbaik. Allah jadikan Nabi itu lahir tanpa ayah. Dapat ibu pun mula-mulanya dengan Ummu Aimannya, dengan Halimatus Sa'diyah. Ini pun satu bentuk yang mungkin kalau sempat saya kupas untuk orang yang seterusnya. Bagaimana cantik untuk kita telusuri sejak sirah Nabi, bukan untuk kita ikut bulan-bulan, tapi kita ambil ibrah dari pengajaran. Bagaimana Allah punya modul membentuk Nabi SAW jadi seorang yang hebat. Dan bagaimana seterusnya Nabi yang hebat itu pula membentuk generasi sahabat-sahabat yang hebat. Yang mana kita tengok, sekali lagi saya percaya, peringkat awal mak bapak tak payah berhenti panjang-panjang, lipai yang sampai. Anak tu tengok bapak dia buat macam ni, mak dia cari cakap macam tu semua. In fact dia dalam perut lagi. Sebab tu saya teringat apa nama Dr. Keith Moore daripada University of Toronto, Canada. Dia asalnya atheist, tak percaya kepada Tuhan, tapi dia buat research. Dia tengok ayat pertama berkaitan dengan bidang dia, embryology. Khalaqal insana min 'alaq. Dia buat kajian, akhirnya dia tulis, buat satu penulisan saintifik, menang penulisan terbaik dunia sekitar 1982 lebih kurang. Dia buat perbandingan di antara teori apa nama zygote dengan teori pancat lintah macam tu. Yang mana kita sedia maklum, pancat atau lintah untuk survival dia kena bergayut, dia kena sedut. Kalau kena disedut daripada binatang tu pun ada HIV, ada apa, dia kali dia sendiri mati. Macam tu juga zygote, embrio yang dalam perut seorang ibu, dia terkesan yang apa yang dirasai oleh seorang ibu. Kalau ibu tu daripada awal na'udzubillah mengandung anak tidak saraf, macam mana perasaan ibu? Perasaan ibu saat itu sudah turun mengalir kepada anak dengan perasaan kenapa kau dilahirkan apa semua. Anak tu tak bersalah, tapi itu kesannya. Sebab kita katakan ibu dan bapa betul-betul main peranan untuk mencorak dan mewarnakan anak-anak itu. Sebab itu asasnya ilmu, asasnya iman. Sebab itulah Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh mengajarkan kepada kita dan para sahabat bagaimanakah satu demi satu, step by step, yang mana insyaAllah kita akan cukup kupas melalui kesempatan round yang seterusnya. Kita tengok apakah intipati-intipati yang dapat kita petik daripada sirah Nabi itu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Seterusnya saya ingin sekali kalau boleh Dr. Abdul Rashid dapat memberikan serba sedikit pandangan dengan hukum cara mendidik anak-anak mengikut panduan syariat atau syarak, dan lebih-lebih lagi perlunya ibu bapa menjadi idola kepada anak-anak berbanding dengan orang-orang luar seperti artis dan sebagainya, menjadi idola kepada kanak-kanak. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Bila membicarakan tentang pendidikan dan pembinaan anak-anak, maka dinyatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Nusri tadi berkenaan model daripada Nabi SAW dan apa yang pernah diterjemahkan oleh Nabi SAW, maka saya teringat kepada apa yang pernah disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila membicarakan tentang bagaimana approach yang terbaik, pendekatan yang terbaik untuk kita yang ada anak-anak ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kurniakan anak-anak ini, yang kata Al-Imamul Ghazali bahawa anak-anak ini adalah amanah. Anak-anak ini adalah amanah, yang bila mana amanah, maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita bagaimana amanah ini Allah
Allah akan tanya kepada kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kadang-kadang kita memikirkan bahawa anak kita selepas mereka kahwin, selepas mereka beranak pinak pula, mereka dah ada cucu, maka kita dah lepas 100%. Tidak, tuan-tuan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana anak-anak kita akan ada kaitan secara langsung dengan segala amalan yang dilakukan oleh mereka dengan kita. Maka hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka dengan itu kita melihat Nabi mengajarkan kepada kita apa yang disebut oleh Sayyidina Umar dengan pembahagian yang mudah. Pembahagian yang mudah yang pastinya di sana ada hikmah-hikmah yang tersendiri. Maka apa yang disebut oleh Sayyidina Umar adalah la'ib waladak sab'an. Untuk 7 tahun yang pertama, kata Sayyidina Umar, untuk anak-anak kita adalah anak-anak kita kadang-kadang tuan-tuan muslimin dan muslimat baru taska lagi pun dah kita hantar tuition. Betul? Ada anak-anak kita baru umur 5 tahun sekali pun dengan sebab kita UPSR dia mesti 5A, SPM mesti 11A, 12A. Deretan-deretan A itu menyebabkan ataupun sebahagiannya mungkin kalau kita terpaksa deal dengan anak-anak kita, kita rasa sibuk, kita rasa tak ada masa ataupun mengganggu kita punya agenda harian, maka awal-awal lagi kita dah jadualkan mereka untuk masuk ke sana ke sini dan seumpamanya. Tapi Sayyidina Umar pesan kepada kita 7 tahun yang pertama adalah la'ib, main dengan kita. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, cantiknya Islam mengaturkan kepada kita, Islam sama sekali tidak bercanggah dengan fitrah. Anak-anak memang kecenderungannya untuk main. Dalam masjid pun mereka akan berlari, di luar masjid apatah lagi. Maka apa yang menjadi tanggungjawab kepada ibu dan bapa kita? Ibu dan bapa ini adalah untuk bersama-sama memastikan kita menjadi mereka yang ada agenda main dengan anak-anak kita. Mungkin kita akan main berlumba dengan anak kita, mungkin juga kita akan main bola sama-sama ataupun cycling sama-sama, berenang sama-sama ataupun apa jua perkara. Yang dengan sebab itu Nabi pesan kepada kita awal-awal kepada anak ini adalah alimu auladakum, contohnya ar-rimayah was-sibahah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta kepada kita untuk membina anak-anak ini adalah mengajarkan kepada mereka archery, memanah, belajar memanah, belajar menembak dan juga belajar berenang. Itu di antara permainan-permainan sukan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Maka Sayyidina Umar sebut la'ibhu sab'an. 7 tahun yang pertama, peringkat yang awal ini adalah bagaimana kita cuba untuk membina connection kita dengan anak-anak dengan hubungan yang sangat intim tetapi santai. Sebab kefahaman mudah bila main ni, biasanya kita akan ada rasa teamwork. Contohnya kalau main sama-sama, tak kira lah main apa sekalipun, tak kira mainan tradisional ataupun permainan-permainan masa kini, termasuklah mungkin main game dalam gadget kita masing-masing. Maka hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, itu pesan Sayyidina Umar. 7 tahun yang seterusnya, apa kata Sayyidina Umar adalah adibhu sab'an. Sayyidina Umar pesan kepada kita 7 tahun yang seterusnya adalah proses bagaimana kita mentakdirkan anak kita, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang beradab. Okey? Maka dengan sebab itu kita mula cuba membina disiplin mereka. Maka pesanan berkenaan, kita perlu untuk ajak anak-anak kita melazimi solat daripada umur 7 tahun dan ke atas.
melazimi solat, maka itu antara cara kita mentaktikkan anak-anak kita. Dan Nabi SAW dalam usaha untuk memastikan anak-anak ini ditakdirkan, maka apa yang disebut oleh Ustaz Nusri tadi adalah lead by example. Kalau ibu dan bapa maki hamunnya tahap dewa, kalau ibu dan bapa tengking-menengkingnya, kalau ibu dan bapa memaki anak-anak, kalau ibu dan bapa marah anak-anak pada tahap yang keterlaluan, maka hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, jangan kita mengimpikan anak-anak yang tiba-tiba dia menjadi seorang yang sangat bersopan santun, seorang yang sangat lemah lembut. Kita perlu untuk mentakdirkannya dengan cara yang terbaik, berdisiplin tetapi di dalam keadaan yang berhemah. Berdisiplin tidak semestinya di dalam bentuk mesti diiringi dengan maki hamun. Ketegasan perlu ada. Sebab itu pada umur 10 tahun Nabi mengajarkan kepada kita agar dipukul. Ini cara Islam. Islam tidak melarang sama sekali untuk seorang bapa, seorang ibu memukul anak, tetapi memukul bukan di dalam bentuk ia merupakan suatu hukuman yang berat. Maknanya di sana, kalau pukul pun di dalam keadaan pukul dengan kasih sayang, memberikan peringatan, tidak sama dengan pukul dengan kebencian. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, 7 tahun yang kedua ini adalah waktu yang paling indah, waktu yang paling berkesan untuk memastikan anak-anak ini insya-Allah menjadi seorang yang beradab, berakhlak, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pertekankan sekali lagi, kalau modul Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pembinaan takdim anak-anak ini adalah dengan solat, solat dan solat, maka hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, cara kita juga adalah mentakdirkan anak ini dengan solat berjemaah, solat di awal waktu, sehingga dibayangkan di sana bagaimana dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala menyebut wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Maknanya di sana kamu perlu untuk suruh, ajak, minta kepada anak-anak ini untuk menjaga solatnya, wastabir 'alaiha. Maknanya di sana bukan setakat ajak solat, tetapi bersama-sama solat bersamanya, bersabar dengan solat yang dilakukan oleh anak-anak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kadang-kadang ada kecenderungan bila kita membiarkan anak kita solat sendiri, dengan sebab bapa dan ibu pun solat sorang-sorang. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita kebetulan singgah di RNR, surau RNR, kadang-kadang ada 20 orang dalam surau yang berkenaan masing-masing solat sendiri. Nak membayangkan bagaimana sebenarnya masyarakat umat Islam di Malaysia kita masih lagi tipis pegangannya dan ikatannya kepada solat berjemaah. Itu kita tak tanya lagi mungkin di pejabat-pejabat kita masing-masing. Jarang ada di kalangan manager-manager, bos-bos besar ni akan memastikan dan ajak ahli mesyuaratnya untuk sama-sama solat berjemaah. Yang biasanya adalah kita nak makan sama-sama, betul? Jamuan kita nak sama-sama, tetapi solat ini urusan masing-masing. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita start membenarkan anak kita solat sorang-sorang, dan kita solat sorang-sorang, ibu solat sorang, bapa solat sorang, itu adalah permulaan bagaimana kita sedang meruntuhkan pendidikan anak-anak, juga sentuhan pendidikan kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, timbul pula masalah macam mana dengan ibu-ibu susah nak pergi masjid, betul? Anak-anak ramai, ada yang menyusu lagi, ada yang baby lagi, pakai pampers lagi, jadi kesukaran pula kepada ibu-ibu. Macam mana penyelesaiannya? Berapa ramai di kalangan ibu-ibu yang suami-suaminya, bapa-bapa ni pergi ke masjid, ibu-ibu ditinggal di rumah dan solat sorang-sorang. Ramai. Tuan-tuan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, Islam sangat mudah untuk kita laksanakan. Islam sangat indah untuk menjaga.
hak-hak ibu-ibu ni juga. Seorang suami, seorang bapa yang bertanggungjawab, ia bukan sekadar memastikan isterinya akan seorang yang sentiasa cantik penampilannya, tetapi seorang suami, seorang bapa yang bertanggungjawab adalah mereka yang akan memastikan mudah-mudahan isterinya tidak akan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan susah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Seorang bapa yang kebetulan yang hadir ke masjid, melazimi hadir ke masjid, maka balik daripada masjid, solat sunat dan sekali lagi bersama-sama dengan isteri untuk memberikan pahala berjemaah kepada isteri yang sama. Begitu juga dengan anak-anaknya mungkin. Kita cuba amalkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sehingga menjadi suatu amalan, suatu budaya di mana kita insya-Allah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mentakdibkan anak, tapi sebenarnya Nabi mengajarkan kita untuk takdib diri kita juga. Kita bukan setakat menghukum anak-anak kita bukan setakat suruh anak-anak kita, tetapi kita insya-Allah akan bersama-sama menghidupkan suasana-suasana yang berkenaan insya-Allah. Yang ketiga, peringkat yang ketiga. Ini dah masuk 7 plus 7, 14 tahun. Umur dan sekarang ni ambil P3. Betul? P3. P3. Dulu PMR. Sebelum tu zaman-zaman kami dulu SRP lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, selepas umur 14 tahun ini umur remaja. Umur remaja yang memang digambarkan dalam perbincangan-perbincangan daripada kalangan ulama, juga digambarkan bagaimana zaman remaja ini adalah zaman yang jiwanya bergejolak. Jiwanya yang suka mencuba sesuatu yang baru. Jiwanya suka untuk challenge. Jiwanya suka untuk rebel. Dan begitulah seterusnya. Maka apa kata Sayyidina Umar pesan kepada kita, peringkat yang seterusnya, 7 tahun yang seterusnya, wasahib, seorang ibu, seorang bapa yang biasa kita melihat umur 14 tahun normally kebanyakannya adalah telah mula balik. Kadang-kadang ada anak perempuan yang awal daripada itu, umur 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun dah balik. Maka sebenarnya Nabi SAW dan para sahabat nak mengajarkan kepada kita bahawa umur remaja, seorang ibu, seorang bapa jangan sesekali meninggalkan anak-anaknya dengan alasan bahawa anak aku dah besar, dah sekolah menengah, boleh untuk jaga diri sendiri. Kita perlu untuk menjadi kawan dan rakan mereka yang paling dekat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kecenderungan anak-anak kita di umur sekolah menengah, anak-anak kita kebiasaannya, anak-anak kita lebih dekat dengan kawan-kawan mereka. Anak-anak kita akan lebih suka kalau nak add friend dalam Facebook anak kita, dia akan ada yang invite bapak dan mak dia akan jadi kacau daun. Akan tahu perkongsian, akan tahu dia punya merepek, berampu-berambat dan seumpamanya. Maka ini tuan-tuan muslimin dan muslimat adalah petanda awal bagaimana di sana seorang ibu, seorang bapa telah mula merintis jalan kegagalan di dalam memastikan remaja anak kita adalah remaja yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tuan-tuan muslimin dan muslimat, zaman mutaakhir ini ia telah menjadi satu fenomena bila mana di kalangan remaja perempuan akan berasa malu, bersalah dan tak tahu nak letak muka kat mana kalau tak ada boyfriend lagi. Dan ramai-ramai di kalangan anak-anak remaja yang telah terlanjur, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Semalam saya berforum, kebetulan ada seorang pengetua Ma'had Tahfiz. Dalam satu temuduga membabitkan 400 orang. Dia masuk Ma'had Tahfiz 3/4 daripada 400 orang. Maknanya 300 orang kelas pernah tengok perkara-perkara yang berkait dengan video lucu. Wala'iyahzubillah.
Ini yang masuk Pak tahfiz. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, bayangkan dengan ratusan ribuan lagi anak-anak yang mula ditinggalkan oleh ibu dan bapa masing-masing dengan tidak melihat bahawa ibu dan bapa sebagai rakan yang terdekat. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita perlu untuk bertindak menjadikan anak-anak remaja kita adalah mereka yang paling dekat untuk disantuni, insya-Allah. Yang akan anak-anak ini berfungsi perasaan kalau ada masalah, kalau ada perkara-perkara yang mengganggu, kalau ada perkara yang mencamar, maka anak-anak ini akan merujuk kepada ibu dan bapanya, insya-Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Dia nak ceramah sekali. Ada datang dia kena bawa semua anak-anak, kebetulan ada few program di sini. So that mudah-mudahan tidak mengganggu hadirin dan hadirat dalam perkongsian kita pada malam ini. Okey. Dan 7 tahun yang terakhir, peringkat yang terakhir yang disebut oleh Sayyidina Umar pada waktu yang seterusnya adalah utrukil hadda 'ala Allah, di mana pada peringkat 21 tahun dan ke atas dah layak untuk mengundi ini, maka ia adalah peringkat di mana anak-anak ini perlu untuk melalui proses ujian yang seterusnya, iaitu menyerahkan mereka untuk berdepan dengan realiti semasa. Maka dengan sebab itu memang dianjurkan dalam Islam umur contohnya untuk berkahwin adalah selepas 21 tahun ke atas. Umur mengundi kita pun 21 tahun ke atas. 21 tahun ke atas ini digambarkan sebagai suatu proses, suatu keadaan di mana insya-Allah kita bersedia untuk membantu anak-anak kita berdepan dengan realiti, dengan kesungguhan dan keyakinan, dan mudah-mudahan dengan segala bekalan yang telah ada sebelum daripada itu, pada 7 tahun yang pertama, 7 tahun yang kedua, dan 7 tahun yang ketiga, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih doktor. Okay, mungkin Ustaz boleh kupas sedikit sebagai panduan yang hadir pada hari ini berkenaan fokus kepada cabaran ibu bapa kini dalam mendidik anak-anak, terutamanya dengan pendarahan mereka seperti yang disebut oleh Dr. Rashid tadi, pendarahan dengan teknologi, lebih percaya kepada kawan-kawan dalam Facebook dan sebagainya. Dan perkara ini adalah tidak boleh lagi kita elak kerana ia adalah generasi Y yang sepatutnya bagaimanakah caranya ibu bapa boleh manage ataupun uruskan teknologi ini supaya ia selari dengan syariat Islam. Silakan Ustaz. Terima kasih untuk moderator, sahabat panel, tuan-tuan dan puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Menjawabkan persoalan itu saya kira hampir separuh daripada apa yang Ustaz Abdul Rashid sebutkan tadi adalah berkaitan dengan sahih, berkawanlah dengan mereka. Sebab itulah bercakap tentang berkawan, sebenarnya antara tujuannya dia ada connection antara 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan 7 tahun ketiga. Kalau tuan-tuan perasan, 7 tahun yang pertama yang masa kecil itu supaya anak tu rasa bapanya, ibunya menjiwai apa yang ada dalam diri. Kata orang putih, seek first to understand, then to be understood. Kalau kita pun tak faham dia, macam mana kita nak bagi command macam-macam. Macam kita pun kalau dia kata pak kerja, bos, awak buat ni, awak buat ni, awak buat ni. Bos tak faham masalah kita. Nak suruh buat ni, aku device ni pun tak ada, gadget ni pun tak ada. Ai, mesej suruh buat macam tu. Tapi kalau bos faham, disediakan, seronok kita nak buat. Begitulah simple analogi. Kalau kita katakan anak tadi boleh tengok ayahnya menjiwai, seronok, dia boleh merangkak, bapaknya pun merangkak, sama-sama. Maka lepas itulah connection yang kedua. Macam mana bila bapaknya tak didik pun, oh ni mesti betul. Bapak aku boleh ikut cakap aku, kenapa aku tak ikut cakap bapak aku? Anak tu kaya senang. Jadi pun sebenarnya skills of leadership, kepimpinan. Kita nak seorang, kita ikut orang tu. Mudah lepas tu. Ini untuk pembimbing rakan sebaya, pengawas, apa untuk mereka sekolah, bagus sangat saya. Sebab tu bila dah masuk level tu, yang ketiga kita berkawan. Berkawanlah, kita plan betul-betul. Ini kawan yang paling penting. Yang akhirnya, kalau saya rasa, saya yakin kami dan kita semua
Sekarang ni antara cabaran kalau kami macam ustaz ni, nak tengok TV dengan anak-anak. Allah, susahnya masih nak tengok TV dengan anak. Anak mesti confirm tengok TV. Tapi kalau ada ruang, bila duduk, masa itulah tengok sama-sama. Tengok berjemaah. Dia tengok tapi masing-masing sendiri-sendiri. Lepas itulah kita akan tengok anak kita punya reaction. Tiba-tiba ada apa kita kata gambar yang berbelok. Kita tengok macam anak kita. Alamak, malulah ayah, kenapa gambar ni? At least setengah terus diam aja. Ni semua ada penafsiran-penafsiran dia secara psikologi. Yang diseronok, yang dipotong-potong, buat relax. Yang setengah paling tidak, di situlah datang peranan kita sebagai director. Ni cerita bagus, malu tak? Kenapa itu? Kadang-kadang anak kan over. Bila tengok, ayah ini kafir, kafir terus. Bahaya juga anak kita. Kenapa dia tak takut Allah? Dia kafir ni. Tak boleh kata orang, kita pun benar. Jangan pula seronok. Bagus, kafir kan habis semua orang. Jangan pula kita seronok. Sebab tu kita kawan dia. Kita kata, jangan sampai kafir. Itu berdosa, bukan sampai kafir. Kalau perlu detail sikit. Dekat situlah perlunya kawan yang membimbing, kawan yang boleh share, bukan dalam bentuk nak marah, nak apa terus, tapi kita kawan yang memahami. Maka di situlah dia datang seseorang. Sebab tu sebenarnya kalau macam saya tinggal dekat Pagi, antara program yang kami buat sekarang pagi di sekolah ialah program yang bersifat kurang sikit kami tengok dan kami promote, iaitulah Camp Akil Balik. Ini benda-benda yang perubahan yang cukup besar mereka umur ni. Sebab mereka ni kadang-kadang mak bapak pun confused nak ajar apa ke anak. Dan nombor satu masalah orang Melayu kita malu. Alamak, nak cakap ni di sekolah. Yang sekolah pula adalah mak bapak. Maka datang tu kami buat Camp Akil Balik, nak cakap memang pasti benda-benda kita jelaskan from the very beginning. Tak guna kita nak salahkan sana, nak ada selagi ni, kita buat. Dan tempatnya kalau di masjid-masjid dekat dengan mereka. Termasuklah antara modulnya ialah bagaimana kita berkawan dengan gadget. Sebab ini cabaran yang kita hari ini. Semua gadget hari ini, Quran pun dah tak pegang dah. Semua pakai gadget di handphone. Semua benda dalam tu, baik buruk semua duduk dalam tu. Yang perlu sangat kita pun sama-sama. Bila tengok device ni, kita bagi apa yang terbaik. Dan kita boleh berkawan dengan mereka. Macam kata Ustaz Abi tadi, sampai ke mereka boleh friend kalau boleh dalam bentuk Facebook contohnya, dalam satu grup WhatsApp. Dan benda-benda inilah yang akhirnya kita tengok perlu sangat-sangat kepada pemantauan, perlu sangat-sangat kepada guidance dekat mana limitation. Antara satu penulisan yang menarik, dia bukan seorang Muslim, dia bagi satu cadangan ataupun dia punya pandangan bila bercakap tentang device, laptop semua ni, TV juga, dia bukan Islam, tapi dia cadangkan elakkan TV dalam bilik. Kalau boleh dia kata elakkan laptop dalam bilik, biar dia dekat satu bilik yang khusus yang semua orang boleh duduk, yang mana fitrah naluri manusia bila berseorangan itulah boleh datang kawannya lain. Ini dia bukan Islam, tapi menarik penulisannya through observation. Dia punya survey apa, biasa orang akan buka benda boleh nak kata benda ni fitrah, bukan Islam pun tahu benda itu tak betul. Dia akan menggunakan benda tak baik. Maka dia punya advice, jangan biarkan kita bersendiri. Yang itulah syaitan yang ketiga. Dia akan bisik kita betul, memberanikan diri buka benda-benda. Sebab itulah kata-kata benda-benda ini kita tak boleh kontrol. Ibarat yang saya follow sikit-sikit, tahun berapa yang mula-mula TV nak masuk Malaysia. Peringkat awal TV nak masuk Malaysia, zaman tu zaman orang-orang yang agama, orang kampung begitu takut. Sampai setengah menggelarkan TV ni adalah Dajjal dah sampai Malaysia. Sebab mata dia satu. Ada yang tengah terlalu tafsiran sampai ke situ. Dia kata sekarang British dah tak payah masuk, penjajah tak payah masuk, Yahudi tak payah masuk, Yahudi dah masuk rumah kita. Yang kita kata jauh dia fikir, tapi perasan tak perasan, serangan-serangan itu memang dah masuk ke rumah kita. Nak sekat kita tak boleh. Sebab itu saya percaya pendidikan dalam Islam bukan bagi semua. Islam bagi prinsipal, Islam bagi foundation. Sebagaimana perumpamaannya cukup dengan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran satu, tapi dengan hikmah
Dengan ilmu, manusia boleh expect apa yang Al-Quran menjawab semua persoalan ini. Macam itu juga pendidikan. Kita tak mampu nak pergi, ada tak dari Nabi tentang gadget ni, ada tak hadis ni, Quran, Sunnah? Tak semua benda ada. Tapi cukup dengan asas apa yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, isu-isu pendidikan yang dapat diselesaikan dengan kita tampunglah anak-anak kita dengan ilmu dan iman ini. Letak sebagai asas, datang dia jadi syirik. Benda baik dia absorb, benda tak baik dia terus tolak, dia check. Benda ni tak boleh terima dalam sistem aku tolak. Yang itulah yang akhirnya, kalau boleh saya nak katakan, bagaimana Nabi SAW secara kronologinya, kalau kita tengok, Allah tunjukkan bagaimana perkembangan hidup Nabi. Nombor satu, Nabi Allah tunjuk dia tak ada ayah. Yang saya katakan, kita sebagai ayah dan ibu kena sampai kat satu stage berani-beranikan anak tu. Kita sayang anak, kadang-kadang sayang sampai tak lepaskan. Yang tu kadang-kadang anak kita belum benar-benar diuji selagi dia duduk sendiri. Dia biar kadang-kadang kes berlaku, anak masa kat rumah okey, tiba sampai asrama, ini sekolah tak bagus, terus kita salahkan sekolah. Kadang-kadang kita yang tak pernah nak lepaskan anak kat camp pun tak berani. Camp 2-3 hari pun dia tak berani nak lepaskan anak. Sebab tu perlu, bukankah secara praktikalnya Nabi Ibrahim bagaimana tinggalkan isterinya dan anaknya Ismail, tinggalkan, sayang siapa tak sayang, tapi perintah Allah Nabi pergi. Saya teringat juga zaman kita mula-mula dulu masuk asrama Form 1, masih terpejak-pejak lagi, takut-takut lagi. Mak bapak kita kadang-kadang lebih lagi, kita Form 1 tak faham apa dia. Tapi mak bapak masa sampai nanti kadang-kadang start kereta mati balik, start kereta mati balik, pergi lala patah balik, tak boleh kembali lah, gayung lah. Sebenarnya mak bapak kita terlalu sayangkan kita. Tapi bila tengok balik kisah Nabi Ibrahim, patutlah Nabi Ibrahim bila tinggalkan anak dan isterinya, Nabi Ibrahim pusing tak paling-paling lah. Tapi dia kena bermula dengan isteri yang faham komunikasi ayah, suami dia. Suami aku takkan buat kerja gila, takkan dia akan menemukan. Anak pun macam itulah mudah-mudahan. Bila kita tinggalkan dia ke asrama, pastikan anak tu faham, bukan ayah tak sayang tinggalkan kau jauh-jauh. Anak tu sudah faham. Sebab tu dah sudah komunikasi. Benda tu berlaku bila Nabi Ismail dah besar, perintah Allah untuk sembelih. Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan ayat-ayat Quran tentang bagaimana jangan takut ayah satajimi insya-Allah wassabirin, satu-satu. Akhirnya perlu komunikasi. Macam itulah juga kita katakan tadi, peringkat anak-anak remaja, lebih-lebih lagi Gen Y, mereka perlukan kepada apa yang kita panggil hadis sebagai ta'aqqul, reasoning. Reasoning itu penting untuk kita sampaikan kepada mereka kenapa jadi macam ni, kenapa tidak, dan perlu penyampaian secara hikmah. Kalau tidak, jadilah apa yang jadi, I want to touch the dog dan sebagainya, yang bukan kita kata semuanya negatif, tapi perlu ditangani dengan hikmah, dengan bijaksana, supaya mereka faham di mana batas-batas, kat mana boundary dan bordernya, supaya apa yang dilakukan itu jadi cantik, tepat mengikut apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya percaya ibu dan bapa itu orang-orang yang pertama dulu nak kena penuhkan diri dengan ilmu dan iman. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau dia pun tak ada, macam mana nak make sure anak itu, kita punya expectation tinggi sangat, boleh survive pergi kat UK, boleh survive pergi kat US. Cuma through experience, kadang-kadang anak-anak yang nakal dan sedikit liar kat Malaysia ni, mereka sekolah sesetengahnya bila pergi dekat negara-negara macam tu, dia pula jadi orang yang paling dekat dengan agama Allah, sebab dia terasa teruk je apa yang ada di sekeliling dia. Sebab tu saya katakan dia bermula dengan foundation dia penting, asas yang kuat, insya-Allah sampai masa dia akan jumpa turning point dia untuk balik seperti pada fitrahnya agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya rasa kita sampai kepada peringkat penghujung. Mungkin Dr. Nur Rashid ingin membuat rumusan masa 2-3 minit. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Di dalam kita berbincang panjang lebar, telah kita bincangkan berkenaan peranan ibu bapa, bagaimana kita nak menangani anak-anak dan seumpamanya. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian,
Maka sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang bertanggungjawab, bila kita membicarakan tentang pendidikan anak-anak ini, maka kita perlu untuk meletakkan sasaran agar kita insya-Allah bukan setakat melahirkan anak-anak yang dapat straight A's, bukan setakat melahirkan anak-anak yang ada pekerjaan yang baik, tetapi apa yang kita cuba usahakan insya-Allah untuk melahirkan pejuang-pejuang agama Allah di mana sahaja mereka berada. Ini yang dibina oleh Nabi SAW, oleh para sahabat. Mereka melahirkan anak-anak, contohnya Ummu Sulaim. Dia melahirkan anak-anaknya yang laki-laki semua adalah dengan harapan agar semua anak-anak ini menjadi pembenting-pembenting agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sekaligus hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, kecenderungan yang bagus di kalangan ibu bapa hari ini mula menghantar anak-anak ke sekolah agama, ke sekolah tahfiz dan seumpamanya. Maka jangan abaikan tuntutan mereka untuk bersama-sama membantu menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala dan untuk memastikan anak-anak ini menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak, wajib kepada ibu dan bapa juga menjadi mereka yang mendukung dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melihat bagaimana sentuhan kita untuk contoh seorang ibu menyusukan anaknya. Ia bukan setakat memikirkan tentang anak ini akan jadi sihat, akan jadi besar, akan membesar sebagai johan, tetapi anak ini moga-moga setiap titis susu yang dihisap oleh anak yang berkenaan menjadi saham melahirkan pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih besar lagi sekiranya mereka akan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, jadi bekalan kepada kita di akhirat kelak insya-Allah. Maka hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dengan sebab agenda kita besar, kita memegang amanah, dan amanah ini ia bukan satu pilihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ra'in, pemegang amanah. Ada yang menafsirkan ia sebagai pemimpin, tetapi sebagai seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kamu, baik sebagai seorang penceramah, baik sebagai seorang moderator, baik seorang imam, baik seorang makmum, baik seorang suami, baik seorang isteri, baik seorang anak, baik seorang bapa, semua sekali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu dengan amanah kebapaan, bagaimana kamu sebagai amanah dengan amanah keibuan, bagaimana kamu sebagai anak-anak, sudahkah dilunaskan tanggungjawab-tanggungjawab yang dipundakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bahu kita masing-masing? Tiada pengecualian. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya suka untuk berpesan-pesan dalam kesibukan yang amat sangat. Paling tidak kita membiasakan anak kita dengan Al-Quran. Itu sebabnya bila kita mendodoi anak-anak kita, alangkah indahnya kalau kita boleh bina mereka dengan zikrullah. Kita nak tidurkan anak-anak kita. Saya kira semua orang berpeluang untuk tidurkan anak-anak. Maka jangan kita serahkan menidurkan anak-anak kita segala-galanya kepada bibi, segala-galanya kepada orang lain yang akan menyentuh anak kita. Biar sentuhan itu daripada kita, sentuhan yang datang daripada hati, dan doa yang tidak putus-putus, dan melazimkan mereka juga dengan Al-Quran insya-Allah dalam Al-Quran, dalam kereta kita. Maka jadikan ia agenda wajib untuk pasang Al-Quran, ataupun kita mengaji sama-sama, kita hafallah sama-sama dengan anak-anak. Tak kiralah mula dengan surah An-Nas, mulalah dengan surah Al-Ikhlas, tak apa. Itu adalah jauh lebih barakah daripada sekadar yang masing-masing bawa layar gadget masing-masing. Zaman sekarang ni dengan adanya hands free, dengan macam-macam segala kemudahan, maka dalam kereta pun
Kita tidak cuba untuk memanfaatkan bagaimana tarbiyah kereta dalam rumah tangga kita, insya-Allah, di kalangan anak-anak kita. Maka untuk akhirnya saya berpesan, dalam kesibukan kesukaran dan macam-macam cabaran ini, maka sama-sama kita melihat apa yang disebut dari kalangan kata-kata hukama, qad wada ahdun naum wa ma ada munzul yawm illa ad-da'w wal jihad. Apa yang disebut adalah telah berlalu saat-saat yang kita boleh untuk bersedang lenang, tidur sepanjang masa, tidur banyak. Maka apa yang tinggal kepada kita di hadapan kita? Ya, ada cabaran, ada kesukaran, dan semuanya tidak macam textbook. Memang banyak teori, katalah 7 tadi kan, macam mudah, tetapi sebenarnya ia adalah suatu perkara yang mencabar, kadang-kadang di luar kemampuan kita. Maka di saat itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ia mungkin meletihkan, tetapi keletihan itu adalah gambaran perjuangan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut di sana membina anak kita sebagai pejuang agama Allah adalah jauh lebih besar fadilahnya daripada kita sekadar mengerjakan solat-solat sunat semata-mata. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, moga-moga pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi insya-Allah di kalangan ibu, di kalangan bapa yang akan melahirkan berterusan anak-anak pejuang-pejuang agama Allah, dan kita juga tidak terpinggir dan disaring oleh Allah daripada memperjuangkan agamanya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Rumusan. Terima kasih Tuan Moderator. Rumusan ringkas saya pertama, begin with the end in mind. Apa yang kita nak sebenarnya dengan anak kita? Setengah orang terlalu terikut rentak, maka sampai kita pun tak tahu apa yang kita nak untuk anak kita. Sebab kadang-kadang berdiri kita sendiri pun, kita pun tak tahu apa yang kita nak, sebab kita ikut orang saja. Islam dah bagi clear guideline. Benda yang paling jauh kita nak, benda yang paling mahal ujung sekali. Ada orang nampak ujung, kalau budak sekolah rendah nampak ujung dia paling mahal ujung, dah jenam pisah. Sebab tu kalau anak darjah 1 banyak merah, jangan risau. Orang lupa itu bila dapat ini. Sebab dia berfikir dia risau di ujung sekolah menengah SPM, tak ada P3 ke PMR ke, tak penting, yang penting ujung sekali. Nak 10A, 12A. Sebab dia kejar dia memang penting ujung. Akhirnya kerja, lupa dah, tak tengok dah. Bila nak kerja, dia bawa dia punya final year punya result masih kat universiti. Dah tak sebut dah UPSR, dah tak sebut dah SPM, ujung. Kita pun bila nak pergi esok pencet, tengok tangga kita akhir, ujung sekali. Lupa dah title, pernah jawab apa benda, pangku sana, pangku sini, ujung sekali tangga gaji. Tapi sebenarnya ujung sekali, lepas tak kita masa saat-saat terakhir hidup kita di atas muka bumi, dapat tak lulus dengan password la ilaha illallah. Akhirnya tu tak ada E, satu E pun dah tak ada dah. Dan lebih ujung sekali, orang Islam bukan macam orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia nampak mati selesai masalah. Orang Islam takut benda yang selepas mati, ujung lagi. Bukan saya nak merendahkan saya ke ahli akademik, kami ahli akademik, tapi kerisauan kita sampai orang kejarkan dunia, sampai terlupa benda yang paling besar dalam hidup kita. Sebab tu kalau kita cakap tentang anak pandai, that's why setiap orang akhirnya berfikir, ya, secara genetik betul, secara saintifik ada besarnya, tapi menurut kajian akademik dia bukan 100%. Mak bapak pandai, anak 100% pandai tak. Kadang-kadang perkiraan sedekat 48%. Tapi tak nafi, ya, dia ada memberi kesan. Sebab tu kadang-kadang kita punya budak ni main-main hebat, kadang-kadang ada kaitan dengan genetik mak bapaknya. Kedua, secara akademiknya juga, selain daripada genetik, anak itu banyak belajar, banyak terkesan dengan environment. Sebab tu Islam cukup menjaga soal bi'ah. Kalau ditakdirkan dia bukan seorang anak daripada mak bapak yang hebat pandai, tapi kalau persekitarannya membantu, dan yang ini semua orang boleh dapat. Dan inilah yang cuba kita usahakan dalam Islam, bawa anak-anak ke masjid.
Automatically mindset anak, ini cara berpakaian orang Islam. At least tak payah nak ajar kau tutup aurat daripada pusat ke lutut, tak. Ini pakaian orang Islam. At least ini pakaian muslimah. At least tu yang datang pula, kenapa orang perempuan dia datang nak automatic. Saya cakap terus terang anak saya, mula-mula tu kita tak pernah nak cakap macam ni, lah pakai mesti macam ni. Tiba-tiba dia tengok, kenapa orang tu, dia perempuan, kenapa dia tak pakai tudung? Dia tak takut Allah ke? Sudah kita yang paling kita takut kalau jumpa jalan kawan-kawan, dia ni kafir ke? Sudah pening kita nak jawab macam mana. Tapi ini at least kita kata, di situ kita nampak, dekat sini ada benda yang baik, tapi ada benda yang perlu diperbetulkan, kena touch up supaya jadi tepat cara berfikir. Automatically secara sembahyang dia tahu siapa untuk kita pilih jadi pemimpin. Takkan kita tolak imam di kalangan orang yang mesti tak pakai tudung. Automatik tertolak. Mana boleh nak jadi mesti pandai baca Quran. Ni budak-budak punya bahasa. Mana dia cari imam yang mesti tak pakai tudung, rasuah mana dia tak ada. Automatik terdidik, esok nak pilih pemimpin pun kena macam ni. Kita pula dengan Melayu, dengan pantun pula, kalau ingin mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau ingin mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Pertama elok rumah dia, tak. Elok kereta, tak. Elok paras rupa, tak. Kalau elok paras rupa, dia lofa dah berada betul kita. Tapi elok pribadi, syahsiah, akhlak. Ni orang Melayu. Yang kedua pandai. Subhanallah, sebiji dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna khaira man istajarta al-qawi amin. Qawi, dia punya kompetent, pandai. Kedua amin, yang dalam. Sekali lagi yang intellectual dan spiritual. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab itulah orang Melayu dulu sebelum datang British, sebelum datang yang merosakkan pemikiran, sebenarnya jati diri, jiwa orang Melayu dulu yang begitu hebat adalah Islam. Datang pemikir-pemikir, datang jarum-jarum, dikeluarkan jati diri kita, hilang ruh Islam dalam orang Melayu. Yang tu yang kita terkapai-kapai, tak tahu mana kiblat kita nak angkat. Sebab itulah saya percaya macam tu juga masuk orang Melayu, ikut resmi tadi, makin berisi makin tunduk. Tanya Gen Y, adik-adik kita apa masuk makin berisi makin tunduk? Makin berisi kenyanglah berisi, makin tunduk ngantuk kekenyangan. Tak. Atau kadang-kadang setengah ustaz makin berisi duit tebal. Masyuk ni, makin tunduk. Ustaz dah hukum, harus tak berani nak cakap lebih dari isi. Nak cakap lebih, kena tarik isi-isi tu. Tak boleh nak cakap, na'udzubillah. Sebab itulah orang Melayu dulu aja makin berisi dengan ilmu, makin berisi dengan iman, yang akhirnya akan menyebabkan semua kita orang Melayu akan tunduk. Bukan setakat tunduk semua manusia rendah diri, tapi tunduk kepada semua perintah Allah. Ini roh kita semua. Dan inilah yang mudah-mudahan kita bawa kepada anak cucu kita. Kita sayang Melayu kita, tapi kita lebih sayang lagi jati diri kita. Islam yang Allah turunkan seluruh dunia, seluruh alam. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita semarakkanlah masjid dan semarakkanlah masyarakat kita, dan bersama-sama mengimarahkan ilmu dan iman kepada semua, insyaAllah. Yang baik daripada Allah yang berkurang daripada kelemahan dari kami sendiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Musri dan juga Ustaz Abdul Rashid. Alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung, dan semoga kita dapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini, dan sesungguhnya satu majlis ilmu dan majlis tazkirah sebegini kita mendapat rahmat dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya sebagai mewakili Jemaah Masjid, pegawai dan juga karya Masjid Madinah Kepucung ingin merekamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Abdul Rashid dan juga Ustaz Musri. Semoga majlis kita kali ini berkat Allah Subhanahu wa taala kita akhiri dengan tasbih kafarat dan juga surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.